تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا. نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن. الثانية أن يبقى الماء على إطلاقه لئلا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهر قل أو كثر. Bahagian yang keempat ialah air yang bertemu dengan najis. Kita membicarakan masalah air, dan kalau yang pertama disebut air mutlak, yang kedua air mustamal, yang ketiga air yang campur dengan barang lain tapi barang itu barang suci. Yang keempatnya hak malam ni air yang campur dengan najis, yang campur dengan barang lain dan barang itu najis. Pendeknya air yang kena najis dah. Baik, air yang ada najis, yang campur dengan najis ni, adakah semua air ni jadi najis belaka? Kau ada juga air yang jatuh najis tapi ada hak tidak najis, ada hak jadi najis. Akan tadi air yang hak basuh kena najis ni kita boleh bagi dua. Yang pertamanya antaghayyir najasatu ta'mahu aw launahu aw rihan. Yang pertamanya najis yang tempuh dengan air ni, yang masuk dalam air ni punya banyaknya atau punya kuatnya hingga sampai mengubahkan kedudukan air. Mengubah tu tiga perubahan. Ubah rasa, ubah warna, ubah bau. Air kita ada payah kalau timur, kalau lebih kena najis. Najis ni banyak ke ataupun kuat dia ke hingga sampai berubah. Berubah mana-mana so daripada tiga. Tidak mesti berubah tiga-tiga saja. Mana-mana so pun tak apalah, dikira najis. Iaitu berubah kecapan. Kita kecap air tak lidah tu berasa najis ni. Berasa masing, kemasan, kelak, berasa sepon najis lah. So, ataupun berubah warna. Tengok air nampak hitam, kau nampak merah, kau nampak kuning, kau mengikut gaya warna najis. Yang tiganya berubah bau. Apa ni kecapkan, kita tak kecap. Bau, tak apa ni warna tak berubah tapi bau. Bau busuk, bau apa saja kan. Kata dia air siapa kau ikat ni hukumnya macam mana? Wa fi hadhihi al-halati la yajuz tatahhuru bihi ijma'. Kata dia air dalam keadaan ini tidak boleh kita buat suci dengan dia. Ijma'an. Ijma' maknanya seias kata. Seluruh alim ulama Islam di seluruh dunia dan di semua mazhab mengatakan air bila siapa kau ikat bubuk mana-mana so daripada tiga kecapan, warna, bau, maka air dikira najis lah. Tidak boleh kita cuci apa. Ijma' semua sekali, semua alim ulama. So, yang keduanya air yang kena najis juga, tetapi yabqal ma'u ala itlaqih. Air itu masih lagi dikira air mutlak. Mana orang ramanya anggap air itu air lagi lah. Terbiasalah. Walaupun petungnya najis. Kenapa? Li'alla yataghayyara ahadu awsafi salasa. Sebabnya mana-mana sifat tiga tadi tak berubah apa pun. Kecapan pun tak berubah. Warna pun tak berubah. Bau pun tak berubah. Najis dalam itu tapi sikit sangat najis ataupun tidak gagah najis. Hingga sampai sifat tiga air tadi tak berbesar betul. Maka air lagu ni wahukmu annahu tahirun mutahhir. Air macam ni dikira air suci dan boleh menyucikan. Kita nak jamu pun dia siapa tak cuci apa ni tak kena basuh tangan dan dia boleh menyucikan orang lain pula. Nak basuh kain, nak basuh pinggan, nak ambil sembahyang boleh jaga. Walaupun dia kena najis, jatuh najis dalam kita pinggan tak sikit sangat. Apakah pikat tak berubah warna, rasa dan bau, maka dikira suci. Allah al-kathura. Kalau ada air itu sikit, sebelah jatuh, al-kathura ataupun banyak. Kalau lebih lagi, banyak dengan manusia tak kau pikat 2 kolos, 3 kolos, 4 kolos, 10 kolos. Kau lagi tak apa.
Jadi kira ni tidak semua air yang kena najis ni najis lagi tidak mesti. Air yang kena najis boleh kita bagi dua. Kalau berubah warna, rasa, bau, mana-mana so tidak mesti tiga-tiga. Kita tu air tidak air dah. Itu kalau sebut kata air, kalau kita rakyat kat orang dia ambil air secara tak, orang yang tidak ambil dah air lagi. Kenapa? Bau lagu lain dah. Kecakan lagu lain dah, rasa lagu lain dah. Orang tak kira air dah, orang kira najis dah. Tapi kalau air yang kena najis, tapi warna tak ada berubah apa, bau tak berubah apa, rasa tak berubah apa, maka orang anggap air lagi, masih air mutlak. Ketika tu boleh dah wajib mesti. Dalil dhalika hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qama a'rabiyyun fabala fil masjid فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سدلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Kata dia apa dalil? Apa dalil air yang tepurnya najis itu ada masa dia tidak najis? Kata dia hadis Abu Hurairah, satu hadis menyebut bahawa satu kali seorang orang kampung Arabi, makna orang darat, kita kira orang kampung lah, orang kampung orang ulu mana, orang Arab yang duduk dulu-dulu ni baru jumpa dengan Nabi di Medina. Orang ulu dia bawa perangai ulu dia, perangai ulu dah berapa bahasa nak kecil-kecil. Ulu pula ulu orang Arab yang duduk di padang pasir juga, tubik pada rumah dia juga pasir pun pada luar, tak ada pohon kayu, tak ada apa sekarang. Jadi orang lagi ni dia nak kecil baik, nak buang besar, nak buang kecil, dia nak cari pohon kayu di mana, dia nak dimusuk lagi buat mana, buat ni tak ada. Dia tak ada kecil-kecil gitu. Maknanya kalau pasal malu sangat tak, dia sebab kayu tu ya kecil. Jadi kawan ni dia turun ke bandar, ikan bina, jumpa dengan Nabi, masuklah masjid. Biasa nak kecil. Lalu fabalatul masjid, kecil dalam masjid tu. Dalam masjid. Benda lagi masjid damai gitu. Dan lelon pun kalau kita pergi ke darat-darat sikit, kita tak boleh cek. Kok mana masjid datang? Dapat kerja kandang. Dia apa? Dia ambil pasal tamat. Dia tu buat bika. Ambil pasal ni juga, dia buat bika. Tu yang masjid. Cek. Tapi kalau buat lagu tu kan, kalau tinggi sikit, ada tanah biasa tidak cek masjid. Tu lah benda. Kita pilih masjid, tak boleh buat lagu tu. Bawa hujan, panas lagi. Di sana hujan tak ada. Panas tu jadi biasa orang ada. Hujan tak ada. Jadi kita tak ada buat apa tiba-tiba. Dan kalau kita pergi ke India, ke Pakistan, negeri-negeri begitulah, ataupun negeri-negeri sebelah sana lah, ia ada sejuk, ada panas. Kok benar-benar berbentuk masjid, ia balik bawah ni konkret, seminggu di atasnya ada atas sikit je. Di India masjid yang besar sekali, Masjid Shah Jahan dekat. Shah Jahan di Delhi tu. Bagi kita orang Melayu, naik tangga jak-jak tu, kita kata demi masjid. Kok lalu jak-jak kejap masjid lagi. Kenapa demi je ada atap. Ada atap tu. Lebih pada tu juga, boleh saja-saja. Rupanya situ masjid dia. Semua dicadang untuk musim sejuk. Bila musim sejuk, Allah tak asyik pula semayang bawa sejuk. Allah suka semayang tengah tari. Amat. Musim sejuk bila tarik mari tu mujur pula. Jadi kalau buat atap dah tak ada siapa. Jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid orang buat kandang sikit pertama, lepas tu teduh sikit dengan daun tamak. Yang lebih lagi terbuka ke. Hamba Allah darat tak tahu apa sekarang masjid tak uti mengucap bakal uti pagi tu ya. Dia suka masjid berapa tak tahu. Saya nak kancah dalam masjid. Mana dia? Bila kecil dalam masjid, faqama ilayhi an-nas liyaqa'u bih. Maka orang pakat pergi dah. Orang sahabat-sahabat Nabi pakat tuju ke dia liyaqa'u bih. Supaya nak buat kau. Waqa'a bih maknanya buat kau nak atuk badan apa kecil dalam masjid gini ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu. Nabi kata, "Biarlah pergi dak dia kecil." Lak dia kecil tu dalam masjid. Dan lak gawa kacak lah ketinggalan pula. Kalau luar tadi. Nak kain dia, kau tak boleh kecil lah. Banyak masalah sini. Lak dia.
Jadi orang panggil bila satu kejahatan tu terpaksa berlaku begitu dah, maka biarlah dia buat kata itu, terpusatkan dia. Da'uhu, biarlah dia kecil lah. Kemudian wa ariqu ala baulihi sajlan min ma'in. Maka Nabi ajar kata dia, mujibu atas kecil dia itu istimewa. Dia ada kecil, ambil air istimewa, dia begitu. Jadi artinya apa dia? Air dia sekarang ni air suci bertepur dengan air najis. Air suci bertepur dengan air najis. Tetapi dengan sebab air istimewa ni tidak akan mengubahkan bau kerana air suci. Bau pun tidak berubah, warna pun tidak berubah, kecapan pun tak berubah. Maka air yang Nabi simbah tu dikira suci lah. Mana pada kering tak, mu nak sembahyang, mu nak duduk tak apa situ. Di situ tak apa dah. Kenapa? Walaupun tak ada isi, maka air ni, air simbah ni bila bertepuk dengan air kering tak ada kondisi Nabi, tidak Nabi. Itu menunjukkan bahawa air bila bertepuk dengan Nabi, kiranya tidak mengubahkan warna, rasa dan bau, maka air itu dikira air suci, boleh kita apa ni, suci di mana? Ada apa-apa. Fa'innama bu'astum muyassirin walam tub'atu mu'assirin. Nabi kata kamu semua dikirim ke dunia ni untuk mengajar benda mudah, dan kamu tidak dikirim mari ke dunia ni untuk mengajar benda payah. Bu'astum, kamu semua dikirim ke dunia. Nabi-nya kata kamu semua dikirim ke dunia. Kalau kita tahu ni Nabi seorang dia kirim ke dunia. Saya kira mari ke dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni jeng ngaji dah. Kita ni jeng ngabuh diajar dah. Tetapi dalam hadis ni Nabi sebut bu'istum. Kamu semua manusia muslim dikirim ke dunia ni untuk ini. Artinya walaupun pada hakikatnya Nabi seorang je jadi Nabi. Tetapi bila kita ni mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sendiri mempunyai tugas serupa dengan tugas Nabi SAW. Tidaklah kata kerja ni kerja Nabi, kita tak ada apa-apa. Ngajar, berdakwah, berjuang, berapa ni kerjaan Nabi, kita tak ada apa-apa. Dah, itu kita kasih malah. Orang yang kasih malah dia kira gitu lah. Tapi kalau kita reti dan sedar kita sebagai seorang Islam, maka tanggungjawab kita saling tak cukup dengan tanggungjawab Nabi Muhammad SAW. Sama-sama bertanggungjawab royak benar hak Nabi kita royak, dan sama-sama belajar benar Nabi kita layan. Itu dia. Tak tanya sikit. Nasihat tadi ya. Rasulullah kecuali kita tanpa piring tak. Jadi kita tanpa apa ni baik tidak takut. Soalan. Tadi boleh jadi cerita ni boleh jadi yang jadi lagu itu kerana sana pasir. Kerana pasir ni lah masjid Mekah pasir. Lalu ni baru jumpa marmai. Adakah cara yang sama juga untuk tempat kita gini? Tempat kita gini pun disebut boleh. Bila timbul satu kesusahan. Macam sini kita ada tengah gini. Sini. Buat banyak. Kita timbul air. Kita timbul air. Kita beri jadi air kita ada lebih. Tak ada sini. Pakai telak. Kering dia. Keluar dalam bebi. Dan kalau suruh cucinya, kita juru air dulu sekali air. Kita cuci air atas kain. Sebab kita lak tu, kita keluar balik. Lak pula. Lak pula keluar lagi. Lepas tu, kita cuci sekali lagi air atas kain. Sebab kita kering. Dia tumbik zat najis tu. Lepas kita lak sekali lagi. Cukup. Itu dia. Walaupun ada orang kata kita tinggal di situ tak apa. Asalkan air yang kita curah tu lebih banyak daripada air najis, air bersih. Dan tidak bau. Air yang berlada tidak bau apa. Tidak bau, tidak berubah warna, tidak berubah rasa. Cukup. Kemudian Rahul Jama'atu illa Muslim. So yang kita ni kata hadis ni apa ni diriwayat oleh jamaah kecuali Muslim. Sunnah sitah itu dia panggil jamaah. Wa hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ana tawadda'u min bi'ri Buda'ah wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un. So dalil yang kedua yang menunjukkan air bila tidak berubah warna, bau dan rasa ni suci,
walaupun air itu tertipu dengan najis. Hadis yang kedua ialah hadis al-ma'u tahur. Nabi kata air ni bahasa pesing dia tu menyucikan orang lain. Allah Ta'ala buat air ni tujuan nak menyucikan barang kotor. La yunajjisu syai'un. Tak ada benda boleh menajiskan dia. Hak ni bisalah. Hadis ni barang lagi. Nabi kata air bahasa sini benda menyucikan orang. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Aku buat turun air dari langit dengan tujuan yang bersih. Jadi Nabi kata air kaedah dia ada bahasa menyuci. La yunajjisu syai'un. Tak ada benda pun boleh menajiskan dia. Dua. Kemudian qila ya Rasulullah. Tak. Belum pada begini. Yang keduanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ana tawadda'u min bi'ri buda'ah. Lalu yang kedua yang menunjukkan air ni suci ialah hadis satu orang ditanya Nabi ya Rasulullah, boleh atau tak boleh kita nak ambil sembahyang daripada telaga Buda'ah. Ada satu telaga di Madinah, belajar dia nama dia orang panggil telaga Buda'ah. Sebab kita sini telaga Tok Jawa itu dia kata. Telaga Tok Jawa itu kan. Telaga Tok Jawa, kalau telaga Pulau Melaka di negeri ni kau ni jaga-jaga ada telaga. Jadi bila ada sort telaga juga, naik nama lah. Nanti kita sini nak berhubung ada telaga, dia tak ada nama lah. Sebenarnya telaga Pak Man, telaga Pak Mak, telaga tu, telaga tu lah. Dia nama orang. Tapi di sana ada nama dia. Kerana payah nak jumpa telaga. Jadi dalam banyak-banyak telaga ni ada sort telaga, orang panggil telaga Buda'ah. Telaga Buda'ah ni mengikut orang bawah ni kata dia. Dia kata setara mana dalam tak dalam telaga ni. Kata dia air telaga Buda'ah ni habis banyak dia bila kita turun dalam tu sekat air ni ila al-'ana. Aktsaru ma yakunu fiha al-ma'u ila al-'ana. Habis banyak sangat air dan dalam telaga Buda'ah ni dia sekat cabang sekarang. Fa idza naqasa qala dun al-'awrah. Kata dia kalau tukar dia surut tu bawah pada lutut. Sekat lutut bawah. Kalau tidak agak sekat payah cabang. Itu telaga Buda'ah. Kemudian qala Abu Dawud wa qaddartu ana bi'ra buda'ata bi ridai madatuhu 'alayha thumma dara'tu fa idza 'arduha 6 zira'. Kata dia kalau kira dari segi lebar dan semua sekali, kata dia aku olor kain aku. Lepas itu aku celup dalam air kain. Kita olor kain basik lepas olor lagi jadi basuh turun tak bawah tahiyat naik lepas hukum tu basuh tu banyak mana sittatu azra'in. Kata dia lebar apa ni? Lebar dia nesto lebar, nesto dalam. Wasa'altu alladhi fatahli ba'am. Itu duduk. Dia itu telaga Buda'ah. Telaga Buda'ah ni selain daripada dia mengandungi air, dalam kitab-kitab lain sebut, dia juga tepat orang tahu siapa. Bahkan dalam Bulughul Maram tersebut, dia tepat orang tino tahu kain darah bulannya dia. Itu, jadi orang panggil telaga orang tak pakar lah. Jadi satu yang ditanya Nabi, ya Rasulullah, boleh ke tidak kita ambil sembahyang ini ayat telaga Buda'ah? Nabi kata al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Air ni suci. Air ni bahasa dia bahasa menyuci kau ya. Dia tak ada benda boleh menajiskan dia. Dia dua hadis ni begitu sekali gagah menunjukkan air ni sifat kata tak berubah warna, tak berubah bau, tak berubah rasa, suci. Itu dia qalla au kasra, sikit banyak. وإلى هذا رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح وصححه يحيى بن معين وأبو محمد بن حزن. Tuan kita ni bawa senarai tuk guru yang menyebut hadis ni. Dia bimbang takut kita tak berapa sedap hati tu. Ada kata sedap tu ni lah orangnya. Tuk guru ni. Tapi imam ni. Termasuklah Imam Syafi'i sendiri. Wa ila hadha. Dan mengikut mazhab inilah ذهب ابن عباس أبو هريرة حسن بصري ابن المسيب عكرمة ابن أبي ليلى الثوري داود النخعي مالك وغيرهم. Inilah semua tokoh-tokoh ulama yang terkenal yang menyebut bahawa air ni memang dia bahasa dia suci, sekiranya tidak berubah warna, rasa dan bau. وقال الغزالي Imam Ghazali kita hak masyhur. Kata dia wadidtu law anna madhhab asy-Syafi'i fil miyahi kana ka madhhab Malik. Imam Ghazali kata keadaan laku ni mazhab Syafi'i.
Tapi kata dia, Allah rukanya dia aku kalau mazhab Syafi'i dalam masalah air ni serupa dengan mazhab Malik. Mazhab Malik seperti tadi, tu mazhab Malik. Mazhab Syafi'i dia letak ukur dua kala. Mazhab Syafi'i kalau air itu jatuh najis, nak boleh kalau najis jatuh dalam air, nak boleh kau air ni cuci kopi lah, bukan nak pada dua kala halah kata. Kalau dua kala halah ke bawah, kalau jatuh najis, dia kira najis. Kerana air itu sikit, tak urut. Kekuatan air itu tak urut, nak kentang najis. Tapi bila air siapa kau pikat dua kala halah kata, aku kata jatuh najis ke apa tu, cuci lah. Itu ikut mazhab Syafi'i. Maliki dia kira jangan berubah sudah. Sikit banyak dia masalah. Maliki itu guru bagi mazhab Syafi'i sendiri. Imam Ghazali ni sebetulnya dia bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab dia mazhab Syafi'i, bila dia tengok hadis-hadis dia berasa sedap mazhab Maliki dalam masalah air. Orang demikian kata dia waditu law anna mazhab Syafi'i fil miyahi kana ka mazhab Malik. Dia kata ai sukanya aku kalau mazhab Syafi'i ni serupa dengan mazhab guru dia sendiri dalam masalah air ni. Iaitu seperti orang tak orang. Kiranya bang apa ni berubah tak berubah. Kita seluar sini dengan sebab biasa dengan mazhab Syafi'i, maka kalau air itu sikit jatuh nanti tak sedap nak guna air itu. Dan kita orang Melayu ni pula sekarang lagi atas pada Syafi'i lagi. Atas lagi pada Syafi'i. Iaitu kalau salah air itu celup je. Air dia dah jadi. Dia air itu pakai dayung turun. Kalau salah turun itu selai masuk di bawah itu tak jadi. Kalau kita celup, celup apa? Jadi aku nak ambil saya. Ada pasal-pasal celup apa susah. Apa ini lagi dia? Sudah, tak ambil Ismail dengan air, tak bekas celup tangan. Pada tangan ni cuci. Bila sebut kata air celup, tak ada pasal, tak atur suruh. Ambil air lain. Oh, tu lebih pada Syafi'i dia. Nak mana dia? Ayolah berdi, ayolah payah. Tak ambil Ismail. Kalau dia kata, dia mau celup, ambil gayung dia bawa. Tak ada apa nak celup ni. Itu duduk orang dulu. So, yang kedua pula, lebih duduk orang dulu kita. Sampai bila kita pergi padai, orang tua-tua kita serumak duduk orang lalu, lima siapa bawa kain suku nak untuk semayang. Kalau dia pergi ceruk, kain tu tidak. Dia ceruk, kalau dia pergi berapa, kalau dia pergi padai, dia bawa kain suku. Nota kain sarung ni, kain semayang. Lama orang tua kita duk amal bahasa bawa kain dua lah. Kain nak pakai so, kain buat semayang so. Akhir sekali ni ada orang kita, ia bila pakai seluar atau pakai kain, kau boleh dapat kain semayang, dia tak semayang. Kenapa? Dia kira bahasa dimakan. Walaupun kain tu kain cuci, dia tak semayang, dia tak semayang. Kenapa? Kain ni cuma gatok, tulis ya. Ada apa tulis? Tapi dia bahasa dimakan, tak semayang. Dia tak apa tak semayang. Bagi dia tak apa tak semayang. Asalkan tak sedap hati kan nak semayang kain ni. Kain nak dia buat ceruk, kain nak dia buat semayang mandi, kain nak gapur tu tak sedap bagi dia. Dia tak semayang. Ini satu masalah ikut. Padahal dia tu kain cuci kan, dia buat ceruk, dia buat galau, dia buat ceruk, tak apa. Semayang kat tu tak apa. Tidak mesti kita saling dengan kain kita pakai hari ni, pakai kain baru, tidak mesti. Kain tu dah tak ada apa. Atau bahasa tu cabut juga. Lumayan lagi sahabat seluar dalam. Tak datang. Kalau pakat tengoklah kesuat dia. Satu macam juga. Seluar gapo. Kalau bila seluar cuci. Walaupun kita pakai dua window. Najis tak ada apa kepenuh. Tak ada apa. Benda-benda gini berlaku dalam masyarakat kita. Siapa aku fikir kadang-kadang kita. Yolo tinggal semayang. Apa tak semayang? Seluar cuma. Cuma gapo. Tidak banyak lebar. Dia cuma apa. Lain pada bahasa Persia dia muammar kilat saja itu cuma kaki lah. Dia ni bahasa Persia pakai seluar nak duduk tak boleh. Nak duduk payah kan. Masa cah dia tengok Cina putih kat terminal bukan tidak cah dia buat ni dapat. Mula ni siklah kaki luar dia tu. Tapi ketika dia tak bayar itu. Pasal apa? Cuma kaya. Dia tahu dah dia sebab setelah tu ada tapi dia tak juga. Macam juga. Dia tahu dia seluar selah dia mau pakai. Tak tahu oleh masuk sini dah tak apa.
Itu apa orang panggil berapa kelemahan iman kita, berapa kita. Dah belum kasih asal lagi. Masa sini, kila kasih. Air tak ada. Bila air tak ada, dia pakai letak-letak. Keluar kali. Masuk semula ada segi. Kalau tu kawan semua. Padahalnya kita ada tanah korban. Negeri kita alhamdulillah negeri tanah kau. Tanah kau, batu, kayu, jangan tu. Barang ni barang boleh buat istinja. Boleh buat cuci air kecil. Kita boleh cuci dengan air dan kita boleh cuci dengan tanah. Bila kita cuci, kita sama ada basuh dengan air ataupun kita lap dengan tanah kau. Tanah kau tak kita ni susuk jalan seluruh dunia, seluruh negeri, tanah kau belakang. Jadi bila kita nak cuci, kalilah tanah kau sepakat 2 toko. Hak yang malah sekali 3 toko. 3 toko ataupun toko besar. Toko besar kita lap tu lagi tu. Dia kering tu kita boleh cuci lain. Kering lagi. Habis boleh ada apa yang boleh semaya. Dia kata semua. Dia kata laki tak basuh. Mula-mula itu kita gelaki laki tak basuh. Tidak mesti basuh. Tidak mesti basuh. Mestinya cuci. Dan alat cucinya air ataupun tanah ataupun batu ataupun sebarang benda yang dikira merusak air itu. Cukup tak ada apa-apa. Jadi dengan sebab negeri kita ni banyak doa hari, maka orang tidak guna nak tanah. Bila tak guna tanah, tak apa dia rela, tak masuk halu. Pakai saya tak guna yang luar tu. Tak bayar, tak apa. Dia kalau tak masuk halu, dia rela. Tak bayar apa, tak rela pula. Benda yang panggil pincangan yang berlaku dalam masyarakat itu, yang mana berlaku dengan kita tidak sadar. Kita mau kita hisu tu. Kereta hisu, super. Kereta hisu, apa saja benda yang mengisap. Contohnya, setengah-setengah orang itu dia tak berapa. Yalah, coba lah. Tak berapa suka guna kereta. Tak berapa suka guna kereta ni. Bukan apa-apa. Kerana kereta ni alat tulis-nulis. Dan gitu. Alat tulis-nulis. Tu orang pergi kat warung. Kalau tanya. Kalau nak kata basuh lalu. Kereta ada. Kalau tak gitu. Itu bukan. Bukan apa. Salah tu. Air siapa ni klorin. Benda ni mesti tanya orang klorin ni berapa benda. Klorin ni berapa. Dia takut najis ya. Dia kata tidak najis. Jadi kita pakai senyap bersih lah. Jadi walau bagaimanapun air ni kalau kita ambil air sikit jelas orang tidak tergagak-gagak air pahit. Berdasar pada air pahit dia kira air mutlak. Walaupun bau klorin. Dia bau ni bau barang cuci. So bau sabun, suka bau bekas-bekas plastik kita. Dan plastik kadang dia bau. Ataupun, ialah belum bau barang cuci. Jadi hak tentunya, klorin ni barang cuci. Ikut kata orang yang hak reti dalam masalah klorin. Saya kalau buat nanti sampai tak tahu. Kita kira dok. Wa amma hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسة فهو مضطرب سندا ومتنا. Tu yang kita ni nak tolong jawab takut-takut kita berasa gedebar dulu. Kerana kita ni duk Nabi selama ni air ni kalau nak suruh dia suci semua biar lebih pada 2 kali. Kurang pada 2 kali maka boleh jadi najis kalau maka akan jadi najis kalau bertemu dengan najis. Hadis-hadisnya. Hadis ni lah hak iman kita nak pakai. Iaitu Nabi kata idza kana al-ma'u qullatayn. Bila air itu 2 kali lam yahmilul khabath. Jika itulah baru tidak mengikut benda pergi. Kalau air itu 2 kali maka air itu tidak mengikut barang pergi. Air itu tak ada barang pergi. Dia tidak bawa barang pergi. Air itu kita kira suci lah. Bila air 2 kali tak mengikut barang pergi, air itu tidak najis. Air itu kalau kurang pada 2 kali maka najis. Menunjukkan bahawa air yang kurang pada 2 kali bila jatuh najis tidak mesti berubah warna rasa dan bau najis juga. Hadis ni tak kita nak pakai. Baik. Bila hadis ni tu ada, tak lagu mana hak dia mau kata tadi.
Dan kalau tadi air sikit, air banyak, lagi tak berubah. Dia panggil tidak jelas. Dari segi sanad dia berapa jelas. Kerana ada orang yang tertentu yang diragui kedudukan dia. Dan dari segi matan dia pun tak jelas dari segi makna. Dari segi matanya, matan itu makna hadis. Hadis orang panggil matan. Dia hadis-hadis dua perkara. Hak kita panggil hadis tu dalam istilah ilmu guna orang panggil matan. Hak belum daripada hadis nak sampai kita tu orang itu dulu. Nabi bercakap. Apa dia dengar? Abdullah bin Umar tengah. Lepas pada Abdullah bin Umar nak menyapa ketua kitab Bukhari baik, Muslim baik, ada lagi tengah tu. Dua tiga pak ayat lagi tengah tu. Hak tengah tu orang panggil rawi. Hak jawaya. Hak Melayu panggil jawaya. Arab panggil rawi. Jadi kepada orang yang nak pegang satu-satu hadis untuk dijadikan pegangan, kau nak ambil hukum kau, dia cara dua perkara. Nah, bila tak jelas dua-dua, dari segi makna mata pun tak apa jelas, dari segi orang buayak pun tak apa jelas molek, maka dia panggil muttaribun, kocok maknanya, gegar, tak senang molek. Dari segi mata sama sebut pada kemarin, iaitu Nabi kata iza kana al-ma'u qullatayn, bila air ni sampai dua kolom. Kolom tu dah so. Kolom tu bukan kolom kita buat sini tu dah. Kita sini kita ambil kata jokong buat-buat kita ni kolom lagi dia ni. Kolom tak ada. Di negeri Arab kalau hak lagu tu dia panggil haud. Dia tak panggil kolom, dia panggil haudun. Kita sini haud panggil kolom, dia panggil haud. Baiklah. Jadi kolom tu tafsir banyak. Ada kolom tu maknanya buyung. Ada kolom makna kemuncak bukit. Jadi kalau kolom tu kita bermakna buyung, jadi iza kana al-ma'u qullatayn, bila air tu dua butir buyung. Gitu duduk. Buyung tu pula ada kecil ada besar pula. Situ juga duduk. Buyung juga ada kecil ada besar. Ada buyung hak dia budak, ada buyung hak dia. Waktu ada buyung hak kita stok dalam rumah, buat stok air. Buat kalau kecil dalam rumah kita. Buyung juga, kolom juga kali. Tanya betul kat mana. Yang dia kata bila air kedua kolom, nak putus kolom mana? Kolom hak budak-budak rawak ke? Kolom hak tua ke? Kolom hak stok air dalam rumah. Nah, jadi selagi tak tetap tu, nak buat hukum lagu mana? Dia kalau kena kolom makna kemuncak bukit. Kolom makna bukit. Bila air tu dalam sampai selai dia betul bukit. Tak banyak ni. Air kapal boleh lalu kan sama tu kan. Jadi kalau siapa kau pergi kat tu baru tak najis kan. Teruk benar, banyak benar lah. Jadi kesimpulannya, nak buat hukum, nak buat publik hukum daripada satu hadis. Ia dari segi rawi pun tak kemah molek, tak jelas. Dan dari segi pentafsirian makna mata pun tak jelas, tak boleh. Dia tak ya, Imam Malik tolak hadis ni. Kita pakai hadis, tak jelas molek. Iaitu hadis. Al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Air ni bahasa pesting dia, bahasa menyuci. Tak ada kuasa di muka dunia ni boleh menajiskan dia. Itu. Itu dulu bagi Imam Syafi'i sendiri pakai. Sebab tu Imam Ghazali kata tak ada agama. Imam Syafi'i ni pakai lagu ni. Kalau boleh molek kata dia kalau Imam Syafi'i sendiri dalam masalah air ni, dia tunggu. Hak tu guru dia Imam Malik. Iaitu air ni bahasa dia cuci, kecuali berubah warna atau rasa atau bau. Qala Ibn Abdul Birr fi Tamhid. ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر. Jadi teruk lagi. Ibn Abdul Birri kata, dia tulis dalam sebuah kitab namanya At-Tamhid. Dalam At-Tamhid bagi Ibn Abdul Birri kata dia, mazhab Syafi'i mengenai dengan hadis dua qolaf ni, kata dia dhaif sangat. Dari segi nazar pun dhaif dan dari segi asar pun tak sabit. Teruk nah ni. Kira-kiranya air apa ni ikut mazhab Syafi'i ini banding dengan ikut mazhab Maliki lebih gagah dari segi nazarnya ikut mazhab Maliki. Tu yang kita ni dengan sebab dia tulis kitab ni untuk mudah kita mengaji, maka dia tidak banyak, dia tidak bawa banyak kau ni buat serabut tu kita. Bagaimana hak kita baca dari dia kan pak mazhab serabut ambilnya. Habis kata. Masuk pula as-su'ru. As-su'ru ni kita panggil sisa. Air yang lebih kita minum, air lebih kita dapat tu, hak baki tu kita panggil su' dalam bahasa Arab. Ataupun kita Melayu panggil sisa.
As-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi wa huwa anwa'. Air hak lebih dalam bekas lepas pada kita minum, maka air itu dalam bahasa Arab panggil su', dan Melayu panggil sisa, wa huwa anwa'. Air ni banyak macam. Bila kita minum, hak lebih tu, nak mana? Apa namanya? Bila kita minum, kau lembu kubang minum, kau air etik minum, kau hak lebih tu nak lagu mana? Dia tiada najis dah kau lagu mana? Lagi ni. Surul ada ni. Yang pertama, air hak lebih manusia minum. Lebih pada anak tu ada minum manusia. Kata dia wahwa tahir. Air hak lebih pada manusia minum ni suci. Minal muslim wal kafir wal junub wal haid. Sama ada hak minum tak ada orang Islam, orang kafir, orang junub, orang perempuan haid. Suci dah. Kita minum tak suci. Orang lain nak minum, orang nak basuh boleh. Orang Cina minum tak boleh. Jangan dulu hak kira-kira minum awak. Janganlah. Hak tak pergi agak sekali. Dia Cina, dia tak tahu dia minum awak atau tidak. Dia sudah minum, dia letak lagi. Cuci. Wal junub, orang junub. Sudah junub berapa, tak ada mandi berapa, minum air dah. Lebih dalam gelas berapa. Cuci. Wal haid dan perempuan yang dia tengah haid. Perempuan yang dia tengah mari bulan Mei tu pun, bila dia minum air berapa lebih tu pun, cuci. Suci. Amma baik. Boleh jadi kita kata, kalau dalam Quran ada ayat wayak orang kafir najis Mana gimana pula kata orang kafir bila dia minum air, maka air hak baki itu cuci. Dalam Quran kata ayat ada najis. Dia kata gini, wa amma qaulullah ta'ala innamal musyrikuna najas. Ada firman Tuhan ayat yang bunyi innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya kafir musyrikin itu najis. Jadi, kalau ayat lagu ni nak jawab lagu mana pula? Hak tu kata tak najis tadi, saya kata najis. Wal muradu bihi najasatuhum al-ma'nawiyah. Maksud najis baki, najis dalam. Sebagaimana kita orang junub, kita kira najis dalam. Tak nak kat luar. Nak baca Quran tak boleh. Nak duduk dalam masjid tak boleh. Tak ada dia. Itu dia. Min jihati i'tiqadihimul batil, kalau akidah dia tak betul. Dengan sebab akidah dia, etikad dia batal, tak betul, maka Allah Ta'ala anggap perut dia ni najis. Batin dia najis. Wa adami taharruzihim minal aqzari wal najasat. Dan bila akidah dia tak betul juga, banyaklah benda-benda hak terang-terang najis pun dia tidak cermat dalam jaga tubuh badan dia. Benda-benda najis lain pun dia tidak cermat lah. Kita ni Alhamdulillah orang Melayu ni yang boleh sebut sama. Walau jahil-jahil kita, nenek kita 40 tahun, 50 tahun hari itu, tak tahu sekolah, tak tahu berapa ruangan, nulis tak pandai, baca tak pandai. Tapi Alhamdulillah dengan sebab kita ni orang Islam, dan Islam ni ajar cuci cuma najis tak najis, maka jahil-jahil orang kita pun reti cuma cuci. Ni ajar di agama. Ada pun orang kafir, walaupun dia boleh baca, walaupun dia boleh nulis, tapi dia sebab dia akidah dia tak betul, bila akidah dia tak betul, najis tak najis tak ada dalam pengajian dia, maka barang-barang najis tu dia kira tak najis, dia jamu batu, kain, baju dia berapa. Sebab itulah orang negeri kita ni ada bahasa panggil ni apa tu? Dry cleaning yang apa kita panggil? Bila kita pergi gosok kain kedah, dia ada jenis kedai dobi yang tidak pakai basuh, dia pakai wak ke berapa. Nah, wak ni bila kita yakin kain kita ni najis, dia tak boleh salah-salah gitu. Dia kena ada air mengalir. Dia salah tak jadi. Sekiranya kita yakin seluar kita, baju kita ni kena najis. Kita dukung anak, kena aisnya anak kita. Pak kita pergi dobi di kedai hak basuh tu. Tak jadi. Suci ikut mana pun kita kena basuh dengan air juga. Punuh sendiri lah. Nak mana? Orang Eropa, ya reka buat anak goni ni, tak apalah minggu dia tak ada najis dia. Aluk lagi dia minum. Sebagai najis. Itu dia. La an a'yanahum wa abdanahum najis. Kata dia bukan maksud dia najis tak ada najis tubuh dia. Tubuh dia tubuh yang najis tidak. Kenapa? Waqad kanu yukhalifuna al-muslimina wa taridu rusuluhum wa wufuduhum 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadkhuluna masjidahu wa lam ya'mur bi ghasli shay'in ma asabatu abdanuhum. Dalil tubuh orang kafir tidak najis walaupun Tuhan kata najis. Najis waktu Tuhan kata najis dalam.
Dalilnya kata dia, penuh orang ni bercampur baur dengan orang Islam di zaman Nabi. Dan utusan dia, rombongan dia pergi jumpa Nabi, masuk dalam masjid, duduk sekali depan Nabi dalam masjid. Lepas tu bila dia tak pun kelik, Nabi kata penuh. Suruh orang basuh tempat dia duduk, tak ada. Padahal orang ni kafir betul benar. Mari baru nak mengaji hari ni, setengah tu masuk Islam, hari setengah tak masuk Islam tu. Tapi Nabi dia tidak kata suruh orang basuh tempat pokok duduk. No. Itu menunjukkan najis ni, Nabi dalam, bukan Nabi luar kita. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا. So, yang keduanya ada hadis lagi, hadis Siti Aisyah sendiri. Siti Aisyah Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha kata dia, aku penuh minum air, kau minum susu, kata tidak wayak. Walau bagaimanapun penuh benar aku minum ketika aku duduk dalam haid. Sudah minum gok-gok air ke susu, paku Allah Nabi. Nabi nyamik, letak di mulut dia, betul-betul penuh tepat di mulut aku minum tadi. Dia tak kata kisah-kisah cari dia lain dah. Nabi sengaja lagi minum, Nabi minum, dia letak di mulut dia, betul-betul tepat di mulut aku. Sedang ketika tu aku minum tu, ketika aku dalam keadaan haid. Itu menunjukkan orang haid, bila orang perempuan haid, bila dia minum gapo-gapo, air yang lebih tu, saya konsumsi ke berapa, boleh kita minum. Tidak apa-apa. Tidak terjejak dengan haid dia. Kita sebelah sini ya, nak minum kok lebih orang tu, kita tahu tidak najis. Tapi dia ajar di doktor, doktor ajar kumeh. Tu dia doktor. Kalau dia orang Melayu pula ajar tuluh. Nonok orang bakal raja. Orang bakal raja, sepamung bakal jemaah. Apa raja jemaah? Hak lebih orang berapa semua sekali orang kalau makan hak lebih raja tuluh. Amor pun jadi tuluh, orang lain pun tuluh. Jadi orang Melayu itu tunggu dah tu ajaran tuluh. Mari doktor pula amor lagi komen pula akhir itu saja gitu. Sakit kita. Kedua-dua tu Islam kata jawab. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam penuh minum air dia acak kali kuntu ashrabu. Kuntu kalau orang mengaji Arab tak, kuntu ni fi'il madhi, ashrabu fi'il mudhari'. Bila betul, bila kafu fi'il madhi dengan fi'il mudhari' memberi makna dawam wal istimrar. Maknanya selalu menjadi kebiasaan aku minum air, lepas tu tunjuk ke Nabi diminum air, sudahlah air yang aku minum, yang lebih aku minum, dia minum, dia tak boleh mulut pun tak payah, tak mulut pula. Bukan sekat belah anda. Dalam hadis lain ini sugi. Tolong Nabi sugi. Tak ambil. Mari saya Aisyah pula sugi pula. Sugi dulu. Saya Aisyah sugi dulu, Nabi sugi ke dia. Nabi sugi dulu, saya Aisyah sugi ke dia. Tak ada apa-apa. Tak tahu masalah komen ke apa. Orang tu hidup molek-molek tak mati ki. Baru apa dah. Ialah kita, bukan kita nak menolak ajaran doktor kita. Tapi siapa kau pekat kita amal berdoa lalu ajaran doktor. Siapa kau pekat bercanggah. Tepat-tepat tu kita tolak. Apa ni, benda yang sepatut kita tidak tolak dari segi Islam. Kita tolak. Benda tu dasar pada nasihat doktor. Ini orang panggil lebih. Nampak. Baik. Itu air sisa orang. Suruh mayuk kaulah ni. Ada pula sisa air bekal muka dah makan. Binatang makan. Binatang pula binatang hok bahasa daging dia lah makan. Lembu, kobra, ayam, itik, kambing, diri, kita bui air lebih pada minum-minum tak habis. Air ni lebih apa? Lebih kambing, lebih diri, lebih lembu, lebih kobra. Itu lebih binatang hok bahasa orang makan daging. Di mana? Hukumnya. Wah tahir. Air ni air suci. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ بما أفطرت الحمر قال نعم وبما أفطرت السباع كلها. Salah sahabat nama Jabir radhiyallahu anhu kata dia, penuh orang tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh kau tidak kita ambil ismaya dengan air yang lebih daripada hema makan? Hema ni kalau ke Mekah tahulah, benda kecil-kecil pada kuda. Kecil, lebih kurang kuda kecil. Jadi kecil, so apa yang hema. Kalau hema minum air, patah habis. Boleh kau tak kita ambil ismaya? Qala na'am, Nabi kata ya boleh. Wa bima afdarat istiba'u kulluha. Dan
Sebanyak mana gajah ini. Saya tak nak buat Allah. Wahwa tahirun air suci. Lianna lu'abahu mutawallidun min lahmin tahirin fa'akhadha hukmahu. Atau fa'ukhidha hukmuh. Kata dia, apa dalil yang menunjukkan air lebih pada lembu kubah ataupun jenis binatang, semua binatang yang daging dia orang makan. Tu kalau dia minum air tak habis, boleh air tu dikecuci. Kerana kata dia air liur dia tu, bila dia minum air tadi, itu dah boleh jadi termasuk air mulut dia tu, liur tu. Air liur dia ni lahir daripada daging yang suci. Air liur dia tu mari dalam mulut tu keluar aku buli-buli daging dia. Daging orang makan. Jadi dia ni, bila daging orang makan, fa akhadha hukmahu. Maka liur ni pun termasuk dalam hukum daging. Sebagai daging itu daging suci, maka liur mari daripada daging itu pun dia suci juga. Qala Abu Bakar Ibn al-Munzir, ajma'a ahlul ilmi ala anna sura ma ukila lahmuhu yajuzu shurbuhu wal wudu'u bih. Kata dia, Abu Bakar bin Munzir kata, semua sekali orang yang mempunyai ilmu, ijma' seiras kata bahawa air sisa nata yang daging dia kita makan, boleh kita minum, dan boleh ambil semayang. Kalau lebih lembu makan, boleh kita minum. Boleh kita ambil semayang. Kalau lebih kambing diri minum, boleh kita minum air itu juga. Boleh kita ambil semayang. Dan boleh ambil semayang sekarang juga. Nak basuh kain, nak mandi, boleh jatuh. Kalau kita jejek lain. Setelah ni. Masalah kita nak guna tu boleh hukum. Tapi masalah jejek kita, itu suka pasal. Jangan pula dengan sebab halah yang gila juga. Motor-motor wet pun. Ada masalah lain. Selera lain. Hukum lain. Boleh jadi selera kita tak dulu. Sudah lembu, sudah kambing makan kita pun ambil secara minum tu boleh jadi selera kita tak gitu. Masalah selera. Kau makan hari-hari ni banyak orang tak makan. Banyak orang tak makan sepuatan dah. Tengok ke kulit dia pelari suka itu. Tak selera sana. Baik, itu sisa binatang yang daging dia dimakan. Baik, binatang hok daging dia orang tak makan. Macam barang, macam hema, macam gajah rima, macam burung-burung, hok bahasa orang panggil makan nyaman. Kalau dia minum air, tak habis. Ada lagi mana? Wahwa tahirun, suci juga. Air hok lebih barang, hok lebih pudar macam ni. Lebih pudar, lebih lima orang di tepi bukit, lima turun minum air dalam kolam berapa. Ataupun lebih burung nyaman, Jawa di hotel. Burung nyaman ni kita sini sport kita kata lain lah berapa masa makan dia gok dengan sama makhluk yang hidup oyuk makan tu bagian hidup daging tak makan lah tu makin nyaman orang ni air dia tu boleh kada boleh kita ni su'ila ana tawadda'u bima afdal fil qubur boleh kata boleh kita ambil ismaya dengan air yang lebih daripada hema minum air tak habis hema ni nanti orang tak makan qala na'am Nabi kata ya boleh wabima afdal istiba'u kulluha dan juga dengan air yang sebanyak mana gajah rima bukit tu bila dia minum air tak habis boleh kita ambil semaya akhadha Syafi'i wa Darqutni wal Baihaqi wa qala lahu asanid idza dhamma ba'daha ila ba'din kanat qawiyah jadi boleh lah mestinya dan hadis gagah walaupun tidak banyak hadis atau walaupun tidak hadis tu tidak gagah tapi bila kita kapu dengan hadis lain dikira dari mustalahnya dikira kuah bila lain di mana yang gagah dengan yang lain. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhu ma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi laylan tamarru ala rajulin jalisin 'inda miqratin lahu wa qala Umar radhiyallahu anhu awalaghat istiba'u 'alayka al-laylata fi miqratika fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya sahib al-miqrah la tukhbirhu hadha mutakallif laha ma hamalat fi butuniha wa lana ma baqiya syarabun wa tahurun. Hadis dalil yang kedua yang menunjukkan air lebih pada gajah rima berapa makan minum ni boleh kita guna pula. Kata dia Abdullah bin Umar cerita satu kali Nabi kita keluar di satu malam. Nabi keluar berjalan. Dia kebiasaan berjalan di Nabi Arab ni malam. Siang hari nak berjalan tak di sana. Jadi malam-malam orang berjalan. Baik. Siapa di sebuah tempat jumpa dengan satu orang duduk sana. Duduk di tepi kolah dia. Hanya kolah lah. Arak dia ambil air jauh-jauh buat balik pipu dalam kolah. Pada kolah dia buat.
Jadi malam tu Nabi jalan jumpa dengan tuan rumah, duduk congok di tepi koloh dia. Koloh tu dia buat luar pada rumah. Sunat Umar tanya, dia kata, pakcik, dia kata rima-rima rajin kau mari celup muncul dalam koloh ni. Dan lagi Arab ni banyak rima ni. Lagi pada pasti rima banyak. Rima kecil, rima besar ada belakang. Biasanya rima kecil, rima hak pasal kapur kayu ni. Rima gapo tengah itu. Rima kau gapo, rama benar lah. Dan goku rama gapo panggil apa juga apa? Serigala rama benar. Dia kata, malam-malam rima ada mari tinggal kat sini. Kata Sina Umar. Lalu Nabi jawab, tak ada lagi tuan rumah nak jawab. Nabi kata, tapi jangan goyak dia. Jangan goyak. Orang tanya mari kau tidak rima tu. Hazah mutakalif. Tak ada pasal-pasal ditanya. Tak ada pasal-pasal ditanya. Tanya tu jaga. Dan juga tengok berapa. Apa dia tanya. Babi mari kau dia tak. Ani mari kau dia tak. Apa dia tanya tu? Itu dia. Kalau Umar panggil, jangan tanya. Apa tak ada usul. Tak ada usul. Betul. Ada dia. Kalau barang orang kita sendiri tak tahu apa sekali. Apa usul-usul? Nama lokal perhatian. Perhatian barang ni, kalau tak tanya, aku tahu dah barang ni, mati lain masalah. Tapi kalau tak tahu kepala ekor lagi, rasa bertanya. Kita pergi kedai, nak beli air. Orang Melayu jual. Cukuplah. Muka Melayu. Makcik dah basi air. Tak apa dia tanya. Tak apa dia tak masalah. Dia tanya tadi. Lah ma hamalat fi butuniha. Hak dia minum, hak dia Nabi kata. Nabi kata kalau dah 5 hari minum sekali pun, hak dia minum, hak dia masuk dah turut dia dah. Hak lebih hak dia kita. Kita boleh minum dan kita boleh mandi. Itu dia. Senang. Rawahu ad-Darqutni. Wa Yahya bin Sa'id anna Umar kharaja fi ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. Begitu juga ada yang kedua. Yahya bin Sa'id kata Sayyidina Umar satu masa keluar apa ni orang panggil, keluar daripada rumah lah berjalan satu rombongan besar. Dalam ramai-ramai orang yang jalan sekali dengan Sayyidina Umar tu ada seorang sahabat lain namanya Amru bin As. Amru bin As terkenal dipanggil Dahitul Arab. Hatta waradu hawdan. Jalan sampai ke sebuah kolam. Dia tu orang buat untuk wasita air. Faqala Amru ni kata, pakcik, kau tak ada juga lah. Kau tadi orang tanya, tu sekali Nabi, hak ni tak ada. Amru kata, pakcik, malam apa proses hari mari gajah lima berapa makan air dalam kolam pakcik. Kalau dah kawan tu jawab, Umar kata, jangan goyak. Pakcik jangan goyak. Kenapa? Fa inna naridu ala sibai wa taridu alaina. Kerana kata dia, pok kami duduk kapung, kami jumpa dengan rima jumpa dengan kami. Jadi bila rima jumpa kami duduk jumpa rima. Nabi tak kata apa dia tanya, dia siasat berapa. Itu menunjukkan bahawa barang ni barang cuci. Kalau lebih pada gajah rima berapa tu cuci. Cuma sebutlah titak-titaknya kacau wali kita tengok tegar-tegar kucing baru-baru makan tikus. Sudah makan tikus jilat-jilat dia ni celuk muncul dalam gedi. Tikus selainnya masalahnya. Tapi kita tahu kepala ekor dia berjaga minum ke apa air. Pasal dia tuah lah air lebih dia. Surul Hirrah وهو طاهر لحديث كبشة بنت كعب وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة فرآني أنظر فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. Itu juga lah. Apa ni? Sisa kucing. Nampak kita banyak kucing. Jadi balik kucing. Dan kalau kucing makan nasi, kau kucing minum air, kau lebih pada dia buat lagu mana? Kucing makan lauk, kau lebih pada mulut kucing tu buat lagu mana? Jawabnya suci. Kenapa? Satu hadis dikeluar oleh Kabsyah bintu Ka'bin. Orang Tino nama Kabsyah ni biri ya.
Coba berdiri ekor besar. Dia ke Mekah ada. Berdiri ekor besar lah kan. Kalau dia menurut agama tu. Itu kabsyah. Kabsyah. Seekor berdiri. Jadi macam mana ayah dia boleh anak tina. Bubu nama dia berdiri seekor. Bubu nama anak dia nama berdiri. Sama macam. Ayah nama Ka'bu. Ka'bu makna nama dia buku lali. Kalau kita buat nak Ka'bu ni buku lali. Ataupun tempat-tempat yang tinggi bongok-bongok tu dia panggil Ka'b. Jam yang hari tu tak ada orang nak buku nama. Bukan orang yang kecil nama macam-macam. Asalkan buku nama sekiranya aku tak tukar dengan anak orang lain sudah. Bukan beri, kucing, apa boleh. Siapa begitu orang yang jahil. Orang jahil siapa putih. Kemudian Kabsyah bin Ka'b ni isteri bagi Abu Qatadah. Wakana tahta Abu Qatadah. Perempuan ini isteri Abu Qatadah. Abu Qatadah kata, satu kali dia balik rumah, pergi masuk rumah retina dia, Kabsyah. Fasakabat lahu. Maka ada orang Arab seperti sini lah, lelaki balik tak. Siap makan, siap minum, kasih tahu. Ada orang Arab tak. Tuk lelaki balik tak. Ambil boyun, senggeng boyun tu. 2 hari lepas tak beli tuk lelaki. Faja'at hirratun. Bila-bila senggeng air tu kucing lari. Tasrabu minhu. Apa namanya? Minum daripada air kan. Fa'afwa lahal ina'a. Makanya tuk lelaki senggeng. Senggeng bekas tu beri ke kucing minum. Minumnya senggeng air tu untuk tuk lelaki. Tuk lelaki dia tengok kucing mari, dia tulis senggeng pula bekas tu pula beri kucing pula mati. Jadi bila dia Kabsyah tu tengok. Dia kata, "Wah, ni bahasa pelik kau?" Kata tuk lelaki ni, "Pelik kau. Abang buat lagu ni." Oh, dia kata bahasa pelik kat dia. Duk beri kucing gitu tu menunjukkan bahawa jadi kata-kata dia punuh lah air sebuyuk ni duk beri kucing jilat. Kata tuk lelaki dah, dia kata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Nabi bersabda, "Innaha laysat binajasin." Kucing ini tidak najis. Walaupun daging dia orang tak makan, tapi Islam mengatakan kucing tidak najis. Innaha min at-tawafina 'alaikum wat-tawafat. Kerana kucing ni baik kucing jantan, baik kucing betina, bahasa jenis makhluk ada beli yang kita sama-sama. Siang malam pagi kita kucing tak suka duduk sukunya orang. Boleh demikian kali Islam kata Nabi kat susahnya orang nak kan. Jadi boleh dengan demikian. Walaupun daging dia tidak boleh dimakan, tapi dia sebab dia duduk beromok kita hari-hari siang malam pak tidur dapur biar masuk sama, maka Islam mengatakan tak apa. Jadi boleh dengan demikian. Kalau ambo duduk senggeng air katanya tuk lelaki, adik tak susah lah itu dia. Adik Kabsyah tak susah lah. Akhir sekali surul kalbi. Sisa ani dan sisa babi. Wahuwa najisun. Sisa ani baik, sisa babi baik, najis. Yajibu jitinabu wajib kita menyelak diri daripada menggunakan air lebihannya lebih babi. Amma surul kalbi adapun sisa ani mana hadisnya? Falima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Nabi kata bila minum dalam bekas kita kena basuh bekas 7 kali. Wali Ahmad wa Muslim tahuru inna ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu 7 marratin. Begitu juga hadis lain pun begitu juga sebutnya. Dia suruh cuci bekas kita bila salah hanya minum ke berapa jilat ke berapa kena basuh 7 kali. Ulahunna biturabi. Hak siram yang pertama kena air campur tanah. Ambil tanah sepakok, kuasa dalam air, kata-kata pekak balik, you apa ni, you gitu. Tu harap mula-mula start pas tu, you lagi air lain. 2, 3, 4, 5, 7 kali. 7 tu apa? Dan boleh kau kita ganti sabun lah. Tak payah tanah dah kau. Jawabnya tak boleh. Walau belah mana ada sabun, walau belah mana ada klorin, ada pos-pos sekali pun, tanah tu mesti dibunuh. Kenapa? Kerana ini orang panggil ta'abudi. Tak ada siapa dia tahu tanah ni apa. Padahalnya zaman Nabi itu bukan tak ada benda lain pada tanah untuk menyuci. Banyak alat-alat yang digunakan oleh orang Arab untuk menyuci kain baju dia lain pada tanah. Tapi apa bubuh tanah? Ini tak ada siapa dia cuci. Ini orang panggil ta'abudi. Serupalah lebih kurangnya dia keadaan semaya kita ber. 5 kali. Apa tidak ni? Apa tidak tak?
Zuhur bakpo 4, bakpo tidak 3 sepuluh murid bakpo 3, bakpo tidak 2 sepuluh subuh. Ini bagian ta'abbudi. Bagian yang kita diminta terima secara langsung, secara betul-betul, secara patuh. Jadi kita ni Islam ajar kita, Islam mengajar kita agama. Dalam agama tu 2 perkara. Ada hak bahasa kita reti dan ada hak bahasa tak reti. Mujurnya hak tak reti ni jaga-jaga aja. Suami semaya sekat siku, bapa tak lanjut pakai ketiak, pala sapu bapa tak jiru, kaki basuh, bapa tak sapu kan bukan teh. Dan apa ni patut perlu anggota ni perlu ada basuh, ada sapu. Ada tidak semua anggota muka sekat ni bapa tidak sekat. Apa sekat